Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Salam di alam maya, salam pencerahan dan salam selamat Hari Malaysia. Apa khabar saudara empat tulang kering? Semoga sihat ya. Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Fu Wui, how are you Fu? Saudara Muhammad Nazim, Waalaikumsalam. Pak tulang kering tinggal di mana ya? Saya nak tahu juga. Bolehlah tengok latar belakang di mana aku masih sampai sana. Saudara Adam Yusof, saudara Syuhami Megat Rizwan, saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Syuhami bikin salam untuk semua teman-teman yang berkesempatan mendengar pencerahan ini ya. Itu juga dengan saudara Samsul Anwar, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Isyam Osman, saudara Kamal Zaman Syamsuddin, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanafiah, Muhammad Hanifah, Ayu Thomas Tan, begitu juga dengan saudara Kamarudin Osman, saudara Muhammad Fuad, apa khabar? Waalaikumsalam. Ni saudara Muhammad Fuad daripada Shah Alam ya. Saudara Haji Stam, salam, saudara Eris Saleh. Saudara empat tulang kering dari Melaka. Dia cakap begitu senanglah teman tahu. Bolehlah kalau nak cari apa ini ini Allah nak menyebutnya susah. Asam Pedih. Asam Pedih Melaka. Saudara Nasir Mustafa, saudara Anan Yusof, saudara Man Omar, Muttalib Maknun. Apa khabar saudara? Saudara Jamaluddin Muhammad, saudara Azmi Nordin. Begitu juga dengan Cik Mendan. Apa khabar? Saya bila tengok tamparan maut muncul saya tahu. Saya memerlukan anda bila tiba waktunya. Bila kita berjuang nanti ya saudara. Begitu juga saudara Zaman Huri, Zainal, Nur Daud, Jamaluddin Omar, Lili Mio dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon kemaafan. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santun nanti saudara. Dan hari ini adalah hari Khamis 16 September 2021. Laporan COVID-19 nampak gayanya hari ini ada sedikit pengurangan daripada 19,495 semalam. Hari ini dia susut kepada 18,815. Masih lagi angka yang tidak baik, masih lagi angka yang tinggi saudara. Begitu juga ini jumlah keseluruhannya saudara. Warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona sudah mencapai 2,49,750 orang. Bagaimanapun saya tak tahulah, masyarakat tak ada memberi kelengkapan berapa kematian. Saya tak tahu kenapa pihak Kementerian Kesihatan seolah-olah menyembunyikan jumlah kematian. Saya dah cakap berkali-kali, nyatakanlah supaya rakyat kita tahu berapa jumlah kematian. Ini hanya bagi tahu jangkitan itu saja. Itu pun melalui Esro Awani. Jadi MySejahtera tak ada. Kita mengharapkan agar ada laporan resmi daripada Kementerian Kesihatan. Jadi saya melihat seolah-olah Kementerian Kesihatan mahu menyembunyikan. Nak disembunyikan buat apa? Sebab rakyat perlu tahu kedudukan COVID-19. Kerana hari ini di Perlis nampak gayanya laporan yang saya dapatlah ya. Ada sedikit kurang daripada semalam 108 kepada 80. Begitu juga di Kedah. Tapi di Kedah ada peningkatan. Semalam 1,178, hari ini naik 1,233. Perak pun nampak kan, di Pulau Pinang juga ada nampak kenaikan sedikit, iaitu daripada 1,757 kepada 1,777. Tapi yang menggemporkan orang Perak, nampak gayanya dia turun meningkat 2 hari berturut-turut. 3 hari dulu cuma 856, tapi semalam naik 1,174. Tapi hari ini naik lagi 1,446. Ni warga Perak berhati-hatilah menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Di Selangor ada sedikit naik, iaitu 2,718 daripada 2,710, artinya 8 orang ada lebihan. Itu di Selangor. Begitu juga di Wilayah Persekutuan ada peningkatan balik daripada 363, hari ini dia naik 493. Dan di Putrajaya juga nampak gayanya ada kenaikan daripada 16 kepada 22. Tapi alhamdulillah, bagi tahu kepada teman-teman, eloklah kalau nak berhubung dengan saya sebelum pukul 9.30 malam. Terganggu kita punya ini.
Dia lagi tapi hari ini susut kepada 170. Tapi di Melaka naik balik daripada 190 kepada 269. Begitu juga di Johor daripada 1860 hari ini laporannya adalah 2206. Tetapi di Pahang ada sedikit susut daripada 766 kepada 712. Begitu juga di Terengganu semalam 993 tinggi dan hari ini sedikit susut daripada 814. Di Kelantan juga susut tetapi angkanya masih ribuan. Sebab semalam 1434, hari ini 1222. Dan di Sabah juga ada susut pun masih ribuan. Semalam 2015, hari ini 1982. Dan Labuan tidak dapat bertahan sifarnya kerana hari ini ada 11 jangkitan. Puan Nuraini, Fazila Abdul, Muhammad Sakban. Di Sarawak juga ada susut tapi angkanya masih lagi tinggi. Semalam 4,709, hari ini susut kepada 3,660. Sebagaimana yang saya nyatakan, teman-teman yang tinggal di kawasan perairan Laut Cina Selatan berhati-hati. Sebab saya lihat masih lagi jangkitan itu jangkitan virus corona masih belum berkurangan. Tapi bagaimanapun mereka yang tinggal di kawasan Selat Melaka ni pula di Pantai Barat, jangan relax. Masih lagi berhati-hati saudara. Sebab saya melihat daripada keseluruhan untuk bulan ini sehingga 16 hari bulan, hari ini lah saudara dengan tambahan 18,815 jangkitan, jumlah untuk bulan ini saja sudah 303,496. Itu dia punya angka-angka yang agak tidak begitu baik untuk kita. Saya menerima laporan, tengok gayanya, sebanyak 144 kes kematian telah direkodkan yang membabitkan wanita hamil kesan daripada jangkitan COVID-19 setakat 14 September. Demikian menurut Kementerian Kesihatan saudara. Ini jawapan daripada Khairi Jamaluddin sewaktu beliau menjawab di Parlimen. Menurutnya, berdasarkan analisa data, semua wanita hamil yang meninggal dunia belum melengkapkan vaksinasi COVID-19. Itu yang saya sebutkan 2 minggu lalu. Saya kata kenapa wanita yang hamil tidak diberi vaksin. Kerana kata Bini Khairi, seramai 5,636 wanita hamil disahkan positif setakat hari ini dalam tempoh 4 bulan antara Mac hingga Julai tahun ini. Jadi katanya itu kenyataan beliau dalam jawapan bertulis kepada persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada Kuala Kerai, Saudara Abdul Latif Abdul Rahman. Jadi jawapan bertulis yang dihantar oleh Khairi Jamaluddin menyatakan bahawa sejumlah 5,636 wanita hamil yang disahkan positif. Jadi kenapa tak diberi vaksin? Itu masalahnya saudara. Dan setakat ini katanya seramai 152,026 wanita hamil telah menerima vaksin COVID. Jadi sepatutnya Kementerian Kesihatan harus menyegerakan. Janganlah bagi mereka nanti wanita yang mengandung, jangan begitu susah. Permudahkanlah. Saudara Jariah Rahmat, Assalamualaikum, selamat malam. Sejak kerajaan baru ni kita rasa keliru. Memang kita dikelirukan lah Puan Jariah. Sebab saya tak nampak Puan Mas Sejahtera nak bagi gambaran sebenarnya berapa jumlah kematian. Marah juga kita. Dan mereka ada data-data itu, katanya data dan sains. Rakyat memerlukan data. Negeri-negeri mana supaya tak adalah nak bawa rentah negeri dan sebagainya. Orang lebih berhati-hati. Saudara, sebab saya ketawa juga mereka bawa 12 orang yang nak pergi ke Genting Highlands malam, katanya telah dikenakan kompaun sejumlah RM5,000. Demikian menurut Ketua Polis daerah Bentong, Superintendent Zaiham Kahak. Dia kata pesalah yang dikompaun terdiri daripada mereka 10 lelaki dan 2 wanita berusia antara 20 hingga 58 tahun. Sebab dia kata pada 15 September semalam lah, sepasukan pegawai dan anggota polis di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong telah membuat pemantauan, itu stop snake check di Op COVID di kilometer 17. Dia kata checkpointnya dekat Kisang, Genting Highland, Pahang. Jadi retinya saudara, masih lagi belum boleh pergi ke Genting. Itu masalah saudara, masih lagi belum boleh pergi ke Genting.
Begitu juga ini dalam waktu yang sama, pengarah kesihatan negeri Kelantan. Ini yang saya risau ni. Sebab Dr. Zaini Husin memaklumkan sebanyak 13 kes positif melibatkan varian Delta dan 25 kes varian Beta di Kelantan. Jadi Dr. Zaini menggesa semua penduduk negeri Kelantan supaya terus berhati-hati dan mematuhi SOP. Dia kata peringkat awal hanya 3 kes saja melibatkan varian Delta, tapi ia katanya telah bertambah sejak bulan lalu. Jadi pertambahan varian Delta ini katanya amat membimbangkan kerana sudah pun menjangkiti ke dalam komuniti dan menular ke beberapa daerah. Jadi sebelum itu beliau menyeru kepada semua masyarakat di Kelantan agar berhati-hati, menjaga diri masing-masing untuk mengelakkan penularan. Tambah-tambah lagi apabila beberapa sektor ekonomi yang telah dibuka dan mungkin menyebabkan banyak pergerakan, rakyat perlu berhati-hati. Sebab itu saya katakan bahawa kita perlu tahu di mana kawasan-kawasannya, berapa jumlah kematian. Jadi kalau Kementerian Kesihatan masih lagi bersikap sepi begini, susahlah kita nak bagi penjelasan, nak bagi peringatan. Kadang-kadang hari ini kepala tak betul sikit. Dia kira kepala dia je. Dia tak tahu bahawa rakyat diburu ketakutan. Bila sebut tentang COVID ni, rakyat takut. Bagi tahu. Itu je. Bukan kita nak lebih daripada itu. Dan kita nak tanya apa ubat digunakan. Tak juga dia dinyatakan. Vaksin. Ya, vaksin. Tapi kawasan mana? Katanya yang nak pergi ke Langkawi pun dah ada 2-4-5 orang dah kena disyaki COVID-19. Jadi sebab itu kadang-kadang saya naik angin juga. Bila mereka yang berada di anjung kuasa tiba-tiba melakukan tindakan yang kadang-kadang mengelirukan rakyat. Itu je masalah yang saya lihat, saudara. Baiklah, saudara, kita tenangkan sikit fikiran. Kita masuk tazkirah singkat, saudara. Jadi umat Islam kini perlulah melengkapkan sebenarnya dirinya dengan nilai-nilai yang baik, peka dan prihatin dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta menangani dengan penuh ikhlas. Ya, saudara, adalah lebih mulia seorang itu melepaskan sesuatu jawatan jika dia benar-benar ikhlas memahami dan dia tidak kelayakan memegang amanah tersebut. Kalau dia dah rasa tak kelayakan, dah tak mampu, berhentilah. Itu lebih mulia, saudara. Jadi seorang pernah bertanya bagaimana hilangnya amanah itu. Dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi baginda menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan kamu tunggulah terjadinya kiamat. Ini riwayat Al-Bukhari. Kiamat itu bukanlah leluhur negara kiamat, tidak. Mana kiamat itu mana kerosakan. Ya saudara, apabila seseorang tiada ikhlas, keikhlasannya tiada dalam dirinya, dia sebenarnya tiada kelayakan dalam menguruskan amanah yang diserahkan. Oleh itu ternyata bagi kita bahawa sifat ikhlas itu bukan saja dapat menjadikan seorang itu bersih pada amalan kebajikannya, tapi juga mampu untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan negara. Saudara, sebab itu kita harus berhati-hati melihat kadang-kadang pimpinan kita ni mereka sentiasa mengelirukan rakyat. Itu gambarannya daripada tazkirah tadi, dan sekarang kita santuni sedikit apa kata ini sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan, dalam mutiara katanya. Kiriman Cikgu Hibil, dia kata, jangan kita berhenti berdoa. Jangan putus asa berdoa. Kerana Allah berkata, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa dan permohonanmu. Kena ingat saudara bahawa kalau ayunan bergerak ke depan, ia juga akan bergerak ke belakang. Ini adalah pepatah daripada Thailand, kata saudara Hibil Hasan. Ya saudara, sesuatu yang bergerak ke depan, dia juga akan bergerak ke belakang. Macam buayan lah saudara. Izan Osman, varian Toang. Tak tahulah Izan, saya pun tak tahu nak kata apa. Saudara Mujib Naib, Malik Rahmat, saudara Mat Asban. Waalaikumsalam ya saudara Mat Asban, saudara Azmi, Abdul Hamid, Ramlan. Ini teman kita dalam Instagram. Anak-anak kes masih tinggi tapi pelancong buka pula. Inilah masalahnya saudara. Inilah masalah yang saya lihat. Baik saudara, salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000
Dan kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Ini peringatan saya. Saudara. Dan hari ini adalah cuti umum. Jadi pengeluaran tentu tidak ada. Saya pun tak dapat nak memberi pencerahan. Kemudian tentang moratorium, katanya sudah pun dapat, tetapi telah pun diluluskan. Tetapi hingga saat ini, katanya Saudara Zamil Ibrahim, Saudara Zamil Ibrahim, saya lihat dia punya live-nya tadi, dia kata Kementerian Kewangan kenalah menghantar memo. Kena bank tak nak ikut. Jadi sama ada Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan, Setiausaha Pembendaraan ataupun Bank Negara, kena hantarlah arahan kepada setiap bank untuk memberi moratorium dan terakru tanpa faedah. Kalau tidak, bank ni tak peduli pun. Ini keadaannya. Saya bersetuju dengan pandangan Saudara Zamil Ibrahim. Saudara. Baik, perbincangan kita malam ini adalah penantian dan harapan. Rakyat berada dalam keadaan penantian dan penuh pengharapan. Apa yang saya maksudkan, kita santuni selepas kita mendengar ataupun kita menyantuni apa kata pantun Pak Nazir. Saudara Otai 67. Terima kasih Saudara Otai. Otai itu nak request to be in your live video. Saya tak gerti Saudara Otai, saya minta maaf. Ramai kawan-kawan nak minta, saya tak tahu. Kadang-kadang bila tersilap sikit pun saya kelang kabut. Kalau saya punya anak-anak ada, boleh saya minta tolong mereka. Saya mengaku bahawa saya tidak, I'm stone age dah, usia saya begini, tak gerti. Belum ada lagi ilmu untuk menangani tentang apa ini video sosial, media sosial ni. Yang saya tahu, tekan live, okey. Kalau tak okey, saya pun kelang kabut. Itu saja saudara Time, tak maaf lah. Saudara Aziz Hamid. Baik, kata Pak Nazir, budak-budak sesama rakan petang hari bermain di desa. Umpan tidak dimakan ikan, kasihan diri membuang masa. Jadi kalau pemimpin kadang-kadang mereka nak mengumpan pada rakyat, andainya rakyat itu faham, andainya rakyat sedar, maka umpanan mereka tak ada gitu je lah. Jadi kita sepatutnya masa-masa tiba waktunya, bila pengundian nanti, kalau mereka mengumpan kita dengan macam-macam, buat tak tahu je. Saudara, ngeh budak, apa budak, buat tak tahu aja. Baru dia tahu diri dia, saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, di Tanjung Agas banyak merpati, terbang bergaya di atas paya. Dosa bertugas menggelap hati, berusaha supaya kekal bercahaya. Jadi kalau dosa kamu bertugas dalam keadaan yang tidak baik, akhirnya dosa itu menggelap ke hati kamu. Walaupun kamu berusaha macam mana pun untuk mencari cahaya kebenaran, tidak akan wujud. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman yang begitu cantik, begitu murni, untuk sama-sama kita hayati, saudara. Dan peringatan saya, seperti biasa, mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel di YouTube dan sebagainya, saya ingin menjelaskan bahawa anda bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tak marah, tapi anda harus bertanggungjawab atas sebarang komen, sebarang reaksi dan sebagainya. Kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat, untuk menyemak dan sebagainya. Dan kalau anda nak gunakan 100%, itu tak ada masalah. Tapi kalau diculip 11 minit, 10 minit, 15 minit, itu tanggungjawab anda. Tambah-tambah lagi bila anda buat tajuk macam-macam, saya minta maaf lah. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Jadi fikirlah berkali-kali. Sama ada sebelum anda melakukan tindakan tersebut, jika ada sebarang kesan, anda harus bertanggungjawab. Setiap tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikulnya. Saudara, pencerahan ini adalah pencerahan politik yang saya santuni berdasarkan kepada pengetahuan saya, kepada pembacaan saya, apa yang saya lihat, apa yang berita-berita yang masuk dalam wall saya. Begitu juga dengan laporan media arus perdana. Niat matlamat tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi pencerahan. Kalau ia boleh dianggap sebagai ilmu politik, bolehlah digunakan. Tapi bukan untuk mempengaruhi anda. Sebab prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saya tak ada marah. Kalau saya tak setuju dengan saya tak marah. Sedikit pun tidak terlintas rasa amarah saya. Begitu juga kalau saya bersetuju, alhamdulillah. Dan saudara, jika saudara ada pandangan dan sebagainya, sila kemukakan dan saya akan cuba santuni. Tapi prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju.
Tambah-tambah lagi sekarang ni dalam suasana politik yang agak bercelaru sekarang ni, saudara. Baik, saudara, jadi ingat bahawa kita adalah warga cinta damai. Gunakanlah bahasa yang terbaik untuk bila kita berkomunikasi sama kita. Hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran Malaysia yang ke-48 tahun. Jadi kita dengar sedikit retorika pandangan Perdana Menteri. Kata Perdana Menteri dalam curipannya, sesungguhnya kisah perjalanan Malaysia yang tercipta ini penuh dengan lembaran yang berwarna-warni. Terbinanya sebuah negara bangsa. Ini saya baca, saudara, ya. Saya tak comel, saya tak cakap apa. Sebab ini tulisan Perdana Menteri, maklum sajalah. Saudara, Perdana Menteri, terbinanya sebuah negara bangsa yang disebut dengan bangga sebagai negara Malaysia adalah hasil capaian kemerdekaan tanah Melayu 64 tahun lalu. Kemudiannya terbentuk Malaysia 6 tahun kemudian bersama-sama Sabah dan Sarawak tercinta. Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 masih utuh sebagai sebuah negara yang aman, merdeka dan berdaulat di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong sebagai payung perpaduan negara. Biarpun terpisah dengan luasnya Laut Cina Selatan, penyatuan bersama Sabah dan Sarawak telah membina satu negara bangsa yang berjaya dan berdaulat serta keluarga Malaysia yang tinggal dengan semangat harmonis. Hari ini, kita membulatkan tekad, memperkukuhkan azam dan membuga semangat perpaduan seluruh rakyat dari semenanjung Sabah dan Sarawak yang bersatu hati sebagai satu keluarga yang berjaya dan dihormati. Hari ini, keluarga Malaysia diwarnai dengan warna-warni yang disatukan dengan penghormatan dan rasa bangga untuk Ibu Pertiwi. Pada keluarga Malaysia yang amat saya sayangi, selamat Hari Malaysia. Itu kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, harapan dan sebagainya. Bagi saya, itu harapannya dan semoga ia tidak menjadi sekadar retorika. Jadi perlu dijadikan, diusahakan, saudara. Dan kabarnya, sewaktu berada di Sabah hari ini, sempena perayaan sambutan Hari Malaysia, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan wang ehsan daripada RM500 kepada RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah yang terjejas ketika monsun timur laut ataupun bencana lain yang diisytiharkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana. Itu jadi bukan semua orang. Apabila ada bencana apa semua, daripada RM500 bantuan itu ditingkatkan. Bagi ini katanya alam dijangka dapat meringankan beban lebih kurang 39,100 ketua isi rumah. Kita mengharapkan agar beginilah sepatutnya disentuhi. Cuma hari ini banyak pula saya dapat kiriman dan kita lihat pula dalam wall kita ni tak seronok juga. Tapi itu realitinya, saudara. Apabila hari ini dalam Facebook, dalam Twitter berhubung dengan pelantikan Abang Perdana Menteri sebagai pengerusi ahli jemaah pengarah AJP, Pertubuhan Peladan Kebangsaan ataupun NAFAS. Jadi ini yang kadang-kadang tu baru sangat. Jadi kalau lantik diam-diam pun lebih baik lah. Untuk apa diwawarkan? Saya pun tak faham. Mungkin gamaknya lah. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada Datuk Zamri Yaakob. Kerana telah dimuat naik melalui laman Facebook rasmi NAFAS pada 13 September lalu. Yalah, ini kerajaan satu keluarga Malaysia kan. Atau musim pembahagian Kuamimah. Saya tak ada masalah. NAFAS ini banyak orang tak tahu. Ia adalah merupakan sebuah syarikat di bawah Kementerian Pertanian yang mengelola pemberian subsidi baja, banyak peruntukan untuk nelayan dan sebagainya. Saya tak tahu apakah masih ada lagi peruntukan begitu, nilainya ratusan juta, saudara. Jadi bila terkeluar berita seperti itu, bagi saya lah sepatutnya diamlah dulu. Tak apalah orang tahu kemudian, tapi diwawarkan untuk apa? Jadi rakyat akan melihat ini musim pembahagian Kuamimah sebuah keluarga Malaysia. Saya tak tahulah. Bagi saya tak ada keperluan untuk dihabahkan. Apakah memanglah untuk NAFAS baiklah, sebab jika peruntukan tak cukup, dia boleh bercakap dengan abang adik dia sendiri, saudara. Tapi ini bukan satu berita yang elok, bukan satu berita yang baik. Jadi kalau orang kata nanti saya ni tak betul, bukan tak betul. Bagi saya sepatutnya saya setuju, diamkan. Saya setuju pelantikan NAFAS itu kerana untuk memudahkan NAFAS mendapat bantuan lagi. Sebab NAFAS ini untuk menjaga petani, untuk menjaga nelayan, untuk menjaga pekebun.
Sebab pembekalan baja dan sebagainya. Dan kita mengharapkan agar dengan pelantikan bola itu tidaklah berlaku lagi segala macam masalah. Kita bukan tak tahu apa yang berlaku dalam lapak nafas sebelum ini. Waktu pilihan raya kecil di Tanjung Piai, macam mana peruntukan dalam nafas ini digunakan untuk bayar hotel dan sebagainya. Itu oleh pimpinan kerajaan terdahulu. Tapi saya harap janganlah benda ini diulangi. Jadi kalau beliau sebagai abang kepada Perdana Menteri dah rasa ada keprihatinan tanggungjawab, janganlah nafas ini dijadikan sebagai vehicle ataupun alat untuk membagi-bagikan komimah di kalangan teman-teman. Sebab saya dapat tahu juga bahawa besok kabarnya lah bahawa orang kuat Perdana Menteri akan bertemu dengan pimpinan UMNO di negeri Kelantan. Tujuan apa kita tak tahu. Jadi kalau sisa politik dah berjumpa dah kabarnya lah, saya tak tahu, saya dapat cerita kiriman. Kalau begitu berlaku, apakah sudah ada agenda politik? Jadi sekarang ni Perdana Menteri tak sepatutnya lah memikirkan soal agenda politik. Soal agenda politik serahlah pada UMNO. Kalau ada keikhlasan, saya tak tahulah. Sebab itu saya kata kadang-kadang orang keliling ini juga memainkan peranan yang akhirnya mendatangkan masalah kepada pemimpin. Berkali-kali dari dulu lagi pun kadang-kadang pemimpin itu rosakkan orang keliling. Tindakan-tindakan mereka itu dilihat kadang-kadang membuatkan rakyat bosan. Ini sebab saya mengatakan bahawa sekarang ini ada dua perbezaan. Satu Perdana Menteri, satu UMNO. Kalau parti itu biarlah Presiden UMNO jalankan tugasnya. Kenapa pun nak ada pertandingan dan sebagainya. Bagaimana kalau Perdana Menteri lawan Presiden UMNO tiba-tiba kalah? Tak ke benda ini menyusahkan? Sepatutnya biarlah berterusan sampai pilihan raya akan datang. Sebab Presiden UMNO pun tak kacau Perdana Menteri. Mantan Presiden UMNO pun menyantuni Perdana Menteri, memberi pandangan-pandangan yang baik untuk Perdana Menteri laksanakan. Saudara, jadi kadang beginilah, saya tak tahulah. Ini orang keliling ini kadang-kadang yang merosakkan. Dulu pun Tan Sri Muhyiddin peringkat awalnya semua orang sayang. Saya cakap terus terang, Abah, semua orang sayang sebab ada peruntukan dibagi. Tetapi bila berlaku banyak sangat politiking, sampai ke sesulit pun boleh buat kenyataan dan sebagainya, akhirnya timbul masalah dalam politik. Politik ni bukan mudah. Ya betul lah, anda dilantik sebagai sisa politik, tak semestinya anda pakar berpolitik. Anda harus menyantuni. Dan tak perlulah nak pergi jumpa dengan pimpinan Kelantan, nak brainwash diorang. Buat apa? Sebab UMNO Kelantan dipimpin oleh Datuk Jazlan. Orang Kelantan ni lain, mereka berpolitik siang malam, saudara. Dia bukan satu hari. Sebab itu di Kelantan, kalau cerita politik, dia tak kata politik, main parti, dia kata. Ini jadi tak payahlah nak cari usaha, nak cari pengaruh dan sebagainya. You dah jadi Perdana Menteri, laksanakan tugas sebagai Perdana Menteri. You dah achieve dalam career politik sebagai Perdana Menteri. Nak buat apa pula orang keliling, nak pergi jumpa sana, jumpa sini, nak berkempen. Buat apa? Untuk apa? Sebab musim dia dah pemilihan lambat lagi. Dan pilihan raya pun saya tak tahulah keadaannya. Saya rasa lebih baik elok disantuni UMNO ini sebaik mungkin. Berjumpa dengan Presiden UMNO macam mana kita nak buat sekarang ni. Sebab saya lihat, saya cakap terus terang, pagi tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun merasmikan pertemuan dengan ahli-ahli anak muda keadilan. Saya dah cakap, saya jangan kata saya tidak memberi peringatan. Harimau yang terluka itu sudah pun di luar jeruji besi dan sudah pun berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Dan hari ini saudara akan lihat. Jadi buat apa nak fikirkan soal kedalaman, masalah dalam parti yang menimbulkan pelbagai persepsi. Laksanakan tugas. Saya setuju. Hari ini Datuk Seri Perdana Menteri berada di Sabah, menyantuni warga Sabah yang terkena ribut dan sebagainya. Keluar beli bantuan, keluarkanlah bantuan. Tak perlu berpolitik pun. Serahkan pada Bomota. Jumpa dengan Bomota, bayangkanlah bahawa diri anda itu sebagai pemimpin yang benar-benar disayangi rakyat, sebagai Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan begini, saya harap teman-teman yang mengilingi yang mahu Perdana Menteri dapat memahami maksud saya. Saya tak ada niat lain. Tiada sebarang kebencian, melainkan nak memberi pandangan agar beliau tenang berada di anjung kuasa Sri Perdana melaksanakan tugas. Cari idea lain, berjumpa betul dengan kawan-kawan, teman-teman, memberi input. Memanglah jawatan Perdana Menteri itu berdasarkan kepada politik, tetapi bukanlah politicking. Politik dengan politicking dua perkara yang berbeza. Politik is the art of deceiving mankind. Saudara,
Saudara jangan ingat bukan mudah untuk berhadapan dengan pimpinan Parti Keadilan. Bukan mudah. Ada orang hantar selipar pada saya, dia kata, boleh ke? Kemudian Datuk Ismi pun tanya kat saya, boleh ke Datuk Ismail Sabri ini bersilat dengan Datuk Anwar Ibrahim? Saya kata, nak bersilat jangan kena gatah aja. Saya cakap terus terang, saudara. Terus terang saya katakan, kalau tengok dia punya kaliber dari segi berpolitik, Datuk Anwar Ibrahim ni jangan main-main. Saudara, bukan mudah. Jadi lebih baik santuni kerajaan. Selagi anda menyantuni rakyat, rakyat akan sayang. Saudara Haji Wan Ismail, PM interim terbaik, Allahu Akbar. Saya mengharapkan begitu. Sebab saya kata jangan banyakkan politicking. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni, contohnya bila rakyat banyak musibah semua, laksanakan apa yang dijanjikan. Bila beliau mengatakan kumpulan wang simpanan pekerja boleh keluar RM10,000. So sekarang ini tunaikan. You must make it clear. Walaupun baru ni Menteri Kewangan mengatakan bahawa moratorium boleh. Macam mana kata saudara Zamil, dia kata buat arahan kepada bank. Yang kedua sekarang ni kumpulan wang simpanan pekerja. So keluarkan arahan kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Rakyat nak tunggu ni bila. So jadi banyak berpolitik buat apa? Pentadbiran. It is the most important. Sebab sekarang ni rakyat menanti dengan penuh harapan. Jadi saudara Mak Fauzi Hassan, PKR pun pecah belah. Nah, itu parti mereka, saya tak mahu santun, biarlah. Saya soal apa dalam PAS ke, dalam PKR ke, dalam DAP ke, itu mereka. Tapi saya concern pasal UMNO. Sebab kalau besok sesi politik Perdana Menteri nak jumpa dengan UMNO Kelantan, buat apa? Dah ada wakilnya Tan Sri Anwar Musa kat sana tu. Okey dah tu. Nak buat apa nak pergi cari jalan politicking. Tak payah. Teruskan, tuntaskan apa yang dijanjikan. Contohnya kumpulan simpanan pekerja. Dan saya tadi menerima kiriman, ada kawan menghubungi saya, bagaimana pula dengan para pekerja yang selama ini mereka bergaji besar, yang membuat caruman yang begitu besar, tetapi mereka terkesan. Ini saya rasa kumpulan T20 ni yang berterkesan begitu teruk. Sekarang ni nak bayar sewa rumah tak boleh, dan mereka sudah diburu ketakutan oleh pemungut hutang, diburu ketakutan kerana mungkin rumah mereka akan dilelong oleh bank dan sebagainya. Jadi kalau sekadar pengeluaran RM10,000, nothing. Sebab kerana mereka menyimpan dalam tabung kumpulan wang simpanan pekerja lebih daripada RM1 juta. Jadi dalam keadaan begini, apa salahnya? Jumlah mereka bukan sedikit, ramai, beratus ribu orang. Jadi sepatutnya berilah mereka pengeluaran sekitar dalam 10%, sebagaimana yang dicadangkan, yang disarankan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Wang mereka menabung. So bagi keluar 10%, apa ada masalah? Besok jumlahnya banyak. Kalau dia simpan RM900,000, 10% baru RM90,000. Masih ada lagi RM81,000 simpanan untuk masa akan datang. Jadi biarlah mereka keluar. Itu wang mereka. Dan bukan wang kerajaan pun. Macam saya katakan, keluar 10% tak ada masalah. Sepatutnya lah. Melainkan kalau kumpulan wang simpanan pekerja tidak mempunyai dana yang cukup. Bagi saya menyarankan agar diizinkan. Tapi janganlah sampai keluar sampai habis langsung. Tak tahulah, itu bagi mereka berusia 55 tahun ke atas sebagai simpanan hari tua. Tapi kalau mereka yang punya simpanan banyak, para insinyur, para specialist, pakar-pakar oil and gas, mereka mempunyai syarikat dulu waktu zaman ekonomi begitu tinggi, mereka mencarum begitu tinggi. Ada yang sampai jumlah terkumpul sampai 900,000, 700,000. Biarlah mereka nak keluarkan 10%. Jangan pula cuma boleh diizinkan sampai 5,000 saja ataupun 10,000 saja. Ceputlah bagi dia orang. Mereka dah biasa berbelanja besar, dan tentulah komitmen mereka juga besar. Jadi dalam keadaan begini, Mak Perdana Menteri harus melihat, Menteri Kewangan juga harus melihat aspek ini. Anda mungkinlah gaji anda besar, tak terasa lah. Sebab saya dalam keadaan begini, saya agak tersentuh hati melihat catatan daripada Datuk Seri Najib sempena Sambutan Hari Malaysia. Sebab dia kata kisah perjalanan Malaysia ini penuh peristiwa dan banyak kenangan. Betul saudara. Tahun-tahun yang mendatang dan berlalu pergi dari 19 September 1993. Jadi Malaysia boleh dikatakan melalui banyak perubahan. Daripada sebuah negara pertanian berpendapatan rendah, kita kemudian muncul sebagai sebuah negara industri moden. Dan kini pula sektor perkhidmatan berkemahiran dan industri berteknologi tinggi yang menjadi tunjang pada ekonomi kita. Jadi dalam keadaan kita menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran, sewajarnya lah warga kita ini menyantuni kehidupan untuk sentiasa harmonis.
Kita elakkan ketepikan sebarang perasaan, bermusuhan sama kaum. Jadi kita harus menolak sebarang macam pemberontakan komunis, rusuhan kaum yang membawa kesan besar terhadap kehidupan harian rakyat seperti kemelesatan ekonomi. Jadi katanya jelas sekali kita berjaya menangani setiap satunya dengan berjaya. Malah setiap langkah yang kita ambil tahun demi tahun membawa kepada kemakmuran dan pembangunan Malaysia dari Perlis sampailah ke Sarawak dan ke Sabah. Jadi bagaimana semua ini berlaku? Kerana hanya dengan perancangan yang bersesuaian dan pelaksanaan yang tepat. Bila kita rancang, kita harus melaksanakan dengan tepat. Perancangan yang hanya sia-sia itu sekadar hanya di mulut saja, cakap. Jadi orang kata cakap tak suka bikin. Dan perancangan yang hanya mempertaruhkan rakyat dan negara itu hanya sekadar bukan satu janji yang baik yang boleh dilaksanakan. Kerana dia kata kita sudah kehilangan banyak masa yang berharga dalam beberapa tahun ini, bermula dengan janji-janji kosong, diikuti dengan perancangan yang tidak berkesan dan akhirnya kegagalan dalam pelaksanaan. Jadi sebab itu dia kata, Datuk Seri Najib mengharapkan kita mesti kembali kepada landasan pembangunan yang tepat dan berpaksikan kepada rakyat. Ini bukan hanya untuk Semenanjung, begitu juga untuk Sarawak, begitu juga untuk Sabah dan untuk generasi kita akan datang. Jadi dalam keadaan begini saudara, saya harus mengingatkan bila kita menyebut tentang sambutan Hari Malaysia ini, saya lihat ada juga ada gambar-gambar, video-video di Sarawak di mana ada pimpinan Sarawak sudah menuntut yang menyuarakan tuntutan tentang Perjanjian 1963. Banyak orang tak tahu apa itu Perjanjian 1963. 1963 adalah ke arah pembentukan Malaysia. Itu yang saya katakan berkali-kali dulu, bahawa pembentukan negara Malaysia ini dia bukan seperti sebenarnya tanah Melayu, sejumlah 11 negeri, bukan begitu. Kita bila kita tengok Malaysia ada 14 negeri, bukan. Dia Sabah satu kumpulan, Sarawak satu komponen, Semenanjung satu komponen. Dan dalam perjanjian itu dulu ada Singapura, tapi bila Singapura dah keluar daripada gabungan Malaysia, tinggal 3 gabungan ini. Jadi pimpinan harus melaksanakan setiap yang ada dalam Perjanjian 1963 yang juga dikenali sebagai 20 perkara. Jadi antara perkara yang dituntut adalah tentang kesaksamaan pembangunan. Sebab itu saya bercakap benda dulu kan, saya kata mesti keadilan diberi. Begitu juga dengan tanah. Di Sabah, Sarawak tanah masih banyak lagi. Sepatutnya dipunggah segala tanah-tanah itu diberi pada rakyat Sabah, rakyat Sarawak untuk mereka meneroka bidang pertanian. Sebagaimana kalau kita boleh lakukan di Semenanjung melalui skim Felda, kenapa tidak boleh dilakukan di Sabah dan Sarawak? Saya berkeyakinan kalau kerajaan membuka skim-skim seperti Felda di Sabah dan Sarawak, mungkin ramai rakyatnya boleh menikmati perubahan kehidupan. Tapi perlu ada bantuan daripada kerajaan. Saudara Mak Najib, jangan sebut rakyat lah, melawyer nak muntah. Saudara saudara Mak Najib, saya kena bercakap benda begini, saya nak sebut ada nama siapa lagi, akan takkan nama saya ya saudara. Dan saya melihat di Sabah dan Sarawak itu buminya besar. Jadi masih lagi terdapat banyak kawasan yang boleh dibangunkan. Jadi sepatutnya Kementerian Pertanian berusaha begitu juga dengan Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah. Tengok kena pasti. Tapi masalahnya saya dipahamkan di Sabah dan Sarawak ni banyak tanah-tanah itu yang tanah yang baik-baik lah, yang berhampiran dengan prasarana, jalan raya dan sebagainya dimiliki oleh pemimpin tertentu. Jadi dalam keadaan begitu rakyat terkesan akhirnya mereka menyalahkan kerajaan di Semenanjung. Ini masalah sebenarnya tidak dijelaskan. Jadi kita mesti berani menyatakan, mesti dedahkan. Okey, kita dengan ini kerajaan mendedahkan sepanjang daripada sempurna mengalir ke Kota Kinabalu. Okey, jalan-jalan raya apa semua ni, tanah belah kiri belah kanan siapa milik siapa. Dan kalau ternyata tanah itu milik 1-2 orang saja ataupun syarikat tertentu saja, maka dibina pula satu jalan baru untuk diteroka kawasan-kawasan hutan itu. Ini masalahnya, kadang-kadang hutan itu jadikan hutan simpanan lah, hutan. Jadi untuk memberi kepada rakyat tak ada. Sebab itu saya menyarankan agar modul Felda ini dibawa ke Sabah dan Sarawak untuk rakyat Sabah dan Sarawak. Dan juga bukalah juga peluang pada Semenanjung yang tidak ada kesempatan sebab tanah-tanah di Semenanjung sekarang ni semakin terakis, semakin sempit.
Itu pandangan saya. Terpulanglah sebab saya kata kita mesti bersetuju atau tak bersetuju. Dan saya melihat banyak tanaman-tanaman lain yang boleh kita usahakan selain daripada ladang kelapa sawit, selain daripada getah. Memang di Sabah ni kesesuaian tanahnya sejak dari dulu lagi. Penjajah British tidak menjadikan Sabah itu kawasan pertanian. Apa yang berlaku di Sabah, penjajah British, mereka cuma nak ambil kayu balak. Kayu-kayu balak yang begitu nilai tinggi, dia punggah daripada hutan-hutan, dibawa keluar dan dibawa terus ekspor ke England untuk buat furniture dan macam-macam lah. Tapi untuk pembangunan pertanian tidak dilakukan. Sebab itu Sabah ketinggalan dalam pembangunan sektor pertanian. Cuma sekarang ni adalah ladang-ladang kelapa sawit dan sebagainya, tetapi tidak dimiliki oleh peneroka. Ia dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. Jadi dalam keadaan begini, saya bagi pihak warga Sabah, kita mengharapkan ada satu perubahan dapat dilakukan. Bukalah kawasan-kawasan baru. Takkanlah seluas-luas Sabah tu, ya Allah besarnya. Satu daerah di Sabah adalah sebesar satu negeri di Semenanjung. Jadi bawalah pembangunan itu demi untuk warga di Sabah. Begitu juga di Sarawak. Negeri yang besar, saudara. Ya. Jadi, saya agar supaya tidaklah timbul masalah perjanjian 63. Ini boleh dikatakan tiap-tiap tahun. Masalah perjanjian 63 ini diutarakan oleh pimpinannya. Bagi saya, ini satu benda yang bahaya. Kerana tidak disantuni harmonis bangsa. Kita dah dilihat sebagai bangsa Malaysia, kita harmonis, kita saling hormat menghormati dan berlaku perkahwinan. Ada warga kita di Semenanjung kahwin dengan warga di Sabah. Ada pula warga Sarawak kahwin dengan warga di Semenanjung. Saya juga, anak saudara saya kahwin dengan seorang warga Sarawak. Artinya saya ada menantu saya orang Sarawak, saudara. Jadi sudah wujud satu polar kehidupan warga yang bersama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Cuma yang saya harapkan agar pimpinan bersatu di Sabah buat apa? Tidur. Saudara Kamal Zaman Ramli, saya tak tahu. Kita tak boleh bercakap soal parti saja. Saya melihat pimpinan. Daripada zaman Arif Saleh lagi, daripada zaman, kerana waktu itu ketika dulu Sabah dipimpin oleh Tun Mustafa. Kemudian pindah pada Arif Saleh, pindah pada Jeffrey Ketingan dan sebagainya. Beralih pimpinan. Tapi sekarang ini saya rasa sudah sampai masanya pimpinan di Sabah memikirkan sebaik mungkin agar begitu di Semenanjung ni kena bantu memberi aliran fikiran bagaimana untuk mewujudkan skim-skim pembangunan pertanian. Sebab tanah masih banyak lagi. Jangan hanya bergantung kepada minyak dan hasil kayu balak. Hasil kayu balak ni sampai bila? Kalau saya buat ini sentiasalah hutan. Jadi penghasilan kita mengharapkan supaya kita mempunyai stok makanan yang banyak. Jadi kalau boleh dibangunkan ladang-ladang ataupun sawah-sawah padi, bangunkanlah. Sama ada sawah padi yang jenis huma, sawah padi yang berair, wujudkanlah pengalirannya. Saya lihat macam di Singapura pun mereka sudah membangunkan bagaimana tanaman padi yang menggunakan dalam inkubatornya. Dan benda ini boleh dibawa di Sabah sebab Sabah mempunyai kawasan yang luas. Begitu juga dengan kawasan pertanian. Perikanan. Dan Kementerian Pertanian harus melaksanakan. Dan Menteri pun sekarang ni, Ronald Kaindi dia bersabah. Bangunkanlah macam mana ternakan ikan, ternakan udang. Udang dalam sangkar. Sabah ni memang terkenal dengan udang. Saya kalau pergi ke Sabah, sentiasa cari udang-udang besar. Murah pula tu, besar. Dan ikannya pula cantik-cantik. Yalah, itu kawasan, memang mereka mempunyai hasil laut yang baik. Jadi sepatutnya digemblengkan supaya dapat dijadikan hasil laut ini untuk mendatangkan atau memberi pendapatan untuk warganya. Bukan untuk toke-toke besar saja. Saya mengharapkan begitulah. Di Sabah ada Felda, sahabat. Dekat ladang. Banyak di Sadakan pun ada. Bukan tak ada, banyak. Ada ladang Sabah dan sebagainya. Tetapi Felda di Sabah tidak mekaski macam di Semenanjung. Itu maksud saya. Itu dapatan saya lah. Jadi sepatutnya dibangunkan macam mana kita ada skim di Semenanjung ini. Jadi setiap satu peneroka itu diberi jumlah lebih kurang 10 ekar. Kamu meroka apa semua, okeylah. Skim itu diperbaiki lagi supaya setiap warganya mendapat kesempatan. Nana adalah tanah Dato' yang tinggal tanah jin. Saudara John Ringo. Tak apalah sini pasal aku makan dia orang ni Jacob ni biasalah akan mengganggu saya. Tak apa, saya sekadar beri pencerahan. Sebab itu saya melihat kiriman daripada saudara Hatta
Dia kata, Tok doakan dalam keadaan sihat. Dia kata, boleh tak santuni isu kes kematian COVID yang setiap hari mencecah 300 ke 500 orang. Saya tak dapat. Saya cakap terus macam mana saya nak santuni? Saya tak dapat memberi pandangan. Kerana MySejahtera tidak menyatakan. Saya cuma dapat jumlahnya banyak ini saja. Itu saya yang ada adalah jumlah negeri yang dijangkiti. Tapi jumlah keseluruhan tak ada, jumlah kematian tak ada, negeri kita. Sebab itu kita dah minta supaya Kementerian Kesihatan berikan data itu. Katanya menteri itu pakar data. Waktu dia jadi Menteri Sains Teknologi, kita ni COVID ni kita akan tangani secara data dan sains. Mana datanya? Itu saya angin. Tapi kalau saya bercakap, dia orang kata saya benci sangat dengan dia. Tidak. Sebab itu dari dulu lagi kadang saya bertelagah dengan pandangan saya dengan Khadijah Maudia ni. Sebab kadang-kadang anak-anak muda, bukan kita tak nak santun ni. Kita menghormati dia orang bijak. Belajar sampai di Oxford. Tetapi janganlah merasakan diri itu terlalu bijak sehingga boleh lakukan. Saya cuba santuni orang yang berpengalaman. Jangan nak tunjuk sangat. Dia lagak bukan. Patutnya Kementerian Kesihatan ni hantar. Saya tak dapat nak beri pencerahan tentang COVID. Rakyat nak tahu. Kita nak tahu. Kita nak bergerak negeri. Mana yang paling teruk. Sekarang ni begitu juga dengan tidak ada penjelasan. Ini Syahmudin satu hal lagi ni. Berilah penjelasan apakah rentas daerah, rentas negeri itu dibenarkan, diizinkan. Negeri mana? Tiba-tiba macam tadi saya dapat laporan tadi, digenting kena tangkap pula. Sedangkan malam semalam saya lihat, berderet-deret kereta nak keluar daripada pusat bandar menuju ke utara. Apakah diizinkan warga Kota Raya Kuala Lumpur dan Selangor itu masuk negeri Perak, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kedah, pergi ke Perlis? Apakah diizinkan rentas negeri? Ini yang kita nak tahu. Pun tidak ada pengumuman resmi. Jadi dalam keadaan begini kita pun dalam keadaan yang teraba-aba lah. Saya minta maaf saudara. Saya juga kadang-kadang ada juga urusan. Anak nak kahwin di Johor dan sebagainya. Tak boleh nak pergi. Tak tahu boleh ke tak boleh pergi ke Johor. Sebab sekarang ni di Johor sekarang ni melihat laporan yang saya dapat 2,000 orang yang kena jangkitan sehari. Seriau juga. Daerah mana? Jadina bagaimana? Tak ada. Ini data saudara Razak ini berjaya. Data tek kucing. Nah, ini yang saya katakan kita memerlukan data. Apalah salahnya? 3 petang atau 4 petang keluarkan data itu untuk kita sama-sama berkongsi. Bukan saya seorang saja. Banyak live. Malam ini saya tengok ada 7-8 live. Hantarlah kepada kawan-kawan kita yang buat live untuk memberi penerangan. Saudara Fauzi Jebat, wayang labu-labi duduk. Begitulah keadaannya. So saudara hantar, saya minta maaf kerana saya tak dapat memberi pencerahan yang sebaik mungkin berhubung dengan COVID-19 ini. Itu keadaannya yang nak buat macam mana saudara? Letih kita tengok perangai kadang mereka yang berada di anjung kuasa yang kadang-kadang cuba seolah saya lihat macam menyembunyi. Sebab itu akhirnya sebagaimana apa yang berlaku di Parlimen semalam kemarin, mulalah perkataan kata mangkuk timbullah di Parlimen. Kita tak mahu Parlimen itu akhirnya keluar perkataan-perkataan yang sebegitu. Mereka menggelar sama mereka kata, mereka gelar sama mereka sebagai mangkuk. Sebab malam ni pencerahan saya tentang apa yang berlaku di Parlimen. Hari ini Parlimen tak bersidang. Artinya sudah seminggu Parlimen kita sudah melaksanakan persidangannya dan rakyat menanti apa perkabaran. Kita menanti sekarang ni, rakyat sedang menanti apa perkabaran, apa pengumuman. Tidak ada. Yang kita lihat apa yang berlaku di Parlimen sepanjang persidangan, kita ketepikanlah yang waktu perasmian oleh Duli Yang Mulia Tuanku begitu jelas. Tuanku menuturkan harapan baginda agar ahli-ahli Parlimen dapat berbincang, ketepikan soal politik ni, ketepikan soal perbezaan antara parti-parti, santuni kehidupan rakyat. Pertama sekali tentang masalah COVID, yang kedua tentang ekonomi. Itu titah tuanku yang begitu prihatin terhadap untuk nasib rakyatnya. Tapi saya lihat bila buka saja masuk hari Selasa dah mulalah saya lihat bagaimana ini macam ada dendam. Betul lah bahawa macam mana mereka marah kerana waktu pada 24 hari bulan Ogos yang lalu ahli Parlimen tidak dapat pergi ke Parlimen kerana pihak polis tidak mengizinkan. Jadi mulalah menuduh macam-macam. Mulalah keluar perkataan mangkuk. Jadi bagi saya lah, cuma saya harap sepatutnya macam saya kata semalam, Datuk Seri Hamzah patut minta maaf habis itu. Atas kelanjuran itu tak payah diteruskan lagi.
permasalahan itu memang ada masalah. Sebagai contohnya macam mana apa yang dibangkitkan oleh Gobind Singh. Sebab dia menuntut agar menteri, jawatan Perdana Menteri, hak ehwal undang-undang, ahli parlimen daripada Kota Baru itu dibawa ke jawatan kuasa tata tertib dan hak keistimewaan ahli parlimen. Kerana dia kata mengelirukan dewan berhubung dengan perintah darurat dan sebagainya. Dan ini tidak terlaksana. Ini pun satu hal lagi. Sepatutnya speaker kata okeylah, bawa je lah, apa masalah. Kalau benda tu berlaku kepincangan, berlaku kesilapan, ini tidak. Jadi apa yang ada di parlimen sekarang ni lain tak ada. Yes Anwar, yes DAP. Itulah lah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, semua diam. Nah, saudara, ini saya lihat. Cuma yang kita lihat sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, ya, sebagaimana apa kata Pok Cik, dia kata dia tak nampak akan ada perubahan kalau secara drastik oleh kepimpinan kerajaan sekarang ni tidak melaksanakan sesuatu pemikiran, dicairkan ataupun dicanaikan untuk diturun ke bawah. Tak ada, tidak ada idea yang tuntas kerana itu. Itu kata-kata Pak Cik. Jadi kecuali idea-idea yang disuara dan didatangkan oleh Datuk Seri Najib. Betul, saya melihat semalam sepanjang persidangan selama 3 hari lah, 2 hari, Selasa, Rabu, 2 hari di parlimen, yang benar-benar menjelmakan tuntutan rakyat adalah yang Muhammad Salim daripada Negeri Sembilan dan juga Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib benar-benar melontarkan pandangan yang jelas agar kerajaan buat begitu, buat ini melalui pengalaman beliau. Sepatutnya disantuni segera. Tidak, jadi tunggulah sampai bila menteri nak jawab nanti. Jadi Dian Haris dia bertanya saya, dia kata rakyat amat rindukan kestabilan politik dan ekonomi negara. Sebagaimana yang kita hadapi, yang kita alami masa lalu. Memang pun kita mengharapkan penantian itu, tetapi tak ada. Dan sebenar-benarnya kita rakyat, warga Cita Damai ini menanti agar parlimen ini dapat dibuka persidangannya dengan penuh harapan. Sebab itu kita marah dengan speaker, kita marah dengan kerajaan terdahulu yang menutup pintu parlimen. Kita marah. Sepatutnya masalah rakyat ini dibincangkan di parlimen. Dan apabila akhirnya kerajaan baru ini mengizinkan parlimen dibuka, dan kita cukup dijengah kehampaan yang teramat. Apabila parlimen sudah masih lagi tak ada perubahan, masih lagi perangai badut politik. Saya dengarlah sendiri apa kenyataan, boleh dengar dalam YouTube dan sebagainya. Saya kecewa amat sangat. Kenyataan kecoloparan yang teramat tinggi saya apabila mereka bercakap itu, bercakap ini. Ayat-ayat digunakan. Akhirnya timbal speaker waktu itu Datuk Azrina Osman yang dipertikaikan dia, sebab dia letak jawatan dia speaker, dia kata saya sekarang ni adalah jawatan saya macam kahwin muta'ah. Itu keadaannya di parlimen sekarang ni. Saudara Salihuddin Ayub melontarkan kalau boleh janganlah parlimen ni jadi kandang buruk. Lepas itu tak ada benda yang baik-baik. Kita nak mengharapkan santunan. Saya lihat contohnya perbalahan antara Datuk Ansarullah Khalid Samad dengan Datuk Saidan Kasim. Ini berhubung dengan pembangunan Kampung Baru. Memanglah warga di Kampung Baru, warga Melayu Kampung Baru bukan sikit, ramai. Kerana mereka nanti begitu lama dah masalah bagaimana nak membangunkan kawasan di Kampung Baru di Kuala Lumpur. Kampung Baru Kuala Lumpur ini adalah kawasan yang saya sifatkan sebagai tiga segi emas yang cukup bernilai. Tapi bagaimana pimpinan atau Kementerian Wilayah harus melaksanakan dan membangunkan warga situ supaya limpahan nikmat itu dapat dinikmati. Sebab itulah hanya satu-satunya kawasan milik orang Melayu, anugerah daripada Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Tanah itu tanah anugerah. Ini bukan tanah dibeli. Boleh dikatakan 99% pemilik tanah di Kampung Baru itu adalah merupakan anugerah daripada Duli Yang Mulia Sultan Selangor sekitar sebelum zaman Perang Dunia lagi, Perang Dunia Kedua lagi, sebelum kehadiran Jepun lagi. Dan warga Melayu bertahan di situ. Maka tanah-tanah itu menjadi milik keturunan, harta pusaka. Dan kalau nak bangun, bangunlah secara baik. Ini tidak. Bila saya dengar perbalahan ini kemarin antara Saidan Kasim dengan Khalid Samad,
Ada benarnya juga apabila Khalid Samad kata sepatutnya kerajaan lah memimpin. Syahidan pula kata, dia kata ini kita biarlah rakyat berjumpa dengan pemaju. Dia kata kalau warga kaum baru berjumpa dengan pemaju, kena telan lah. Sebab memanglah pemaju niatnya nak buat keuntungan. Sepatutnya ada satu agensi. Yes, memang kita sekarang ni memang diwujudkan. Bukan kita tak tahu ada MMS, pembangunan kaum baru. Ada sekarang ni daripada dulu lagi, tapi itu untuk menyelesaikan masalah geran, masalah pemilikan. Sejauh mana berapa ramai pemilik, sebab tanah di kaum baru ni dah jadi sampai satu lot tanah sampai 1,000 orang. Jadi dari segi legality, dari segi undang-undang, macam mana nak selesaikan. Dan sepatutnya itu diwujudkan oleh MMS. Yang kita maksudkan macam mana nak dibangunkan. Satu agensi kerajaan mesti diwujudkan. Jangan ini kalau tak, saya dengar tu angkuh cara Syahidan kasih cakap. Kita akan gunakan undang-undang lah kalau gitu. Tak boleh. Sepatutnya dicari jalan. Dikumpulkan seluruh warga Kampung Baru itu, anak cucu dia berapa pun semua, dia nama 1, 2, 3, 4, biarlah kata 10,000 orang pun. Okey, tetapi berapa peruntukan? Katalah 1 bilion, 2 bilion dan akan diagihkan sama. Cari jalan lah pakar-pakar ekonomi kita ada. Macam mana nak membangunkan wilayah Kaum Baru ini, sebab kawasan itu memang bernilai. Itu bukan saja dari segi emas, tapi saya nilai intan berlian yang dimiliki oleh warga bangsa kita, anugerah daripada Sultan Selangor. Dan ini perlu dipelihara. Kalau nak buat pembangunan pun, biarlah pembangunan itu memang sasa yang hebat. Jadi tapi tengok dengar perbalahan antara pernyataan soalan itu dibangkitkan oleh Datuk Khalid Samad. Saudara Khalid Samad, beliau bekas menteri juga. Kan? Dia pun nak tahu juga apakah perancangan kerajaan hari ini. Dan cara menjawab tidak tuntas. Saya amat kecewa bila mendengar permasalahan di Kaum Baru. Begitu juga dengan bila saya lihat macam mana pimpinan pemangkam, memanglah dia lain tak ada nak serang speaker je lah. Tapi apa yang saya lihat ini adalah tentang kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Saudara Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Saya amat bersetuju dengan lontaran kata-katanya. Dia kata bahawa dalam keadaan sekarang, beliau bukan ahli parlimen, tapi beliau sebagai Ketua Pemuda memberi cadangan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Dia kata kita harus mencapai pemulihan ekonomi ini secara optimum. Jadi keadaannya secaranya adalah stop dan bleeding first. Kita harus menghentikan luka yang dialami oleh warga, oleh rakyat kita ni, mesti diberhentikan dulu. Stop the bleeding first. Kerana hari ini rakyat dalam keadaan bleeding. Semua rakyat yang terkesan oleh merudumnya ekonomi ini dalam keadaan bleeding, itu darah keluar tak ada henti. Artinya tidak ada harapan. Jadi kerajaan harus menghentikan. Dengan cara menghentinya, pertama-tama sekali dalam skim pemulihan ini harus dicari, antaranya nadinya adalah SME, iaitu perusahaan kecil dan sederhana. Jadi mesti ditangani. Contohnya beri modal, beri bimbingan balik, kemudian peruntukan disediakan. Jadi ini adalah untuk menghentikan daripada bleeding, daripada berterusan darah itu mengalir. Tak susah, saudara. Maksudnya bleeding di sini bukanlah darah keluar, tidak, tapi dalam keadaan nazak. Kenazakan warga bangsa hari ini dalam keadaan yang tidak terkawal lagi. Semua orang tengah bleeding. Jadi cara terbaik adalah dengan menangani SME. Jadi unit di SME ini Menteri Pembangunan Usahawan Tan Sri Nur Homa harus memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk dibangunkan kembali. Dan kalau satu SME itu small scheme, small enterprise, mungkin saya bagi contoh, satu makcik di kampung tu dia buat kilang keripik, dan kilang keripik itu boleh memberi bantuan pekerjaan, boleh mewujudkan peluang pekerjaan sekitar 10 orang. Itu untuk satu kampung. Tapi bukanlah semua keripik, maka disusun, diberi injeksi kapital. Jadi Saudara Ramli Syahidan bukan nak pokok-pokok rakyat, duk tengok peluang tanah Kaum Baru. Nah ini saya katakan jangan tanah Kaum Baru ini sensitif. Jangan cuba-cuba ada karamahnya. Kerana saya katakan tanah Kaum Baru ini tanah keramat. Itu adalah anugerah tuanku. Jangan main-main. Kita kena percaya juga beliau itu. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh SME tempatan adalah pembukaan sektor ekonomi.
bagi membolehkan rakyat keluar berbelanja dan meningkatkan permintaan, ada demand. Jadi macam mana yang disarankan oleh si Najib, dia kata bagi rakyat dapat pinjaman RM3,000 atau pengeluaran wang simpan kerja RM10,000 dan mereka ada wang, boleh bergerak. Jadi ekonomi boleh bergerak, SME bergerak, maka inilah kita menghentikan daripada stop the bleeding. Sekarang ni tengah parah. Setelah saya cakap terus terang, rakyat sedang parah yang teramat sangat. Sebab itu sekarang ni mereka mencari pelarian. Boleh peluang aja, boleh keluar aja, bawa lah anak bini keluar, nak pergi berkelah dan sebagainya. Ini menimbulkan rasa serun saya. Saya tengok gambar-gambar mereka bercuti di air terjun, di Ulu Yam. Mak, punyalah takut saya punya ramainya. Sedangkan ini boleh mendedahkan pada jangkitan. Begitu juga apa yang berlaku di Port Dickson, di pantai-pantai, di Pulau Pangkor dan sebagainya. Dan sekarang ini bertumpu pula ke Langkawi. Kabarnya sudah ada 1,350 yang menaiki penerbangan pertama pergi ke Langkawi. Dan ini mendedahkan Langkawi juga. Jangan lupa di Bukit Malut tu, di Langkawi, ada pula warga di sana yang kita tak tahu sejauh mana mereka menjaga kebersihan dan sebagainya. Saudara Fandi Ahmad, tayo semua tu Datuk. Mana ada keramat. Saya kata, saya bagi percayaan saya bukan soal tahayul. Sebab tanah Kampung Baru itu tanah anugerah Tuanku. Jadi kena ingat, itu bagi saya jangan main-main. Bagi saya lah, ialah saudara mungkin pakar daripada agama, pakai lah saudara. We must agree to disagree, saudara Fendi. Tolak lah. Saya kau ni kalau orang cakap keturunan bodoh jangan marah ya. Mak bapak kau tak hantar kau ke sekolah ke? Ayo, jangan begitu saudara. Saudara Mak Amin tak payah, jangan bergaduh gitu. Saya minta saudara kalau bergaduh santun dengan baik. Jangan kita lampiaskan amarah kita. Kita prinsip saya kata tadi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, saudara Optalog, Instagram, saudara Bahrudin Ibrahim, saudara Benny. Saya cuba juga menyantuni apa yang saudara lontarkan di sini. Tapi kadang-kadang saya seram. Seramnya sebab ada ayat-ayat yang digunakan yang bagi saya lah. Saya lebih suka berbicara secara jelas, tuntas. Kalau tak bersetuju, okey. Tak ada masalah. Tapi janganlah maki hamon. Saudara tak balik saudara seli-seli, jangan begitu. Ya, saudara kelang kerepek. Tak, maksud saya tu itu sebagai contoh. Saya tak suruh buka kelang kerepek di mana-mana. Kerepek banyak, kerepek pisang, kerepek ubi, kerepek kentang. Saya nak bagi tahu pada saudara ya, macam mana orang luar boleh buat kilang. Contoh, ini adalah antara kerepek ubi kentang. Kalau saudara lihat dalam tin ini hanya lebih kurang 2 biji saja. 2 butir ubi kentang. Tetapi harga yang dijual pada harga RM4.95. Masakan 2 butir ubi kentang boleh dapat meningkatkan nilai pada RM2, RM4, RM5 dan RM6. Tapi cara pembungkusannya, teknologi itu digunakan. Ini yang maksud saya diwujudkan. Kalau ada kilang seperti itu di sebuah perkampungan, tentulah kita dapat membangunkan. Ini dimaksudkan SME ini. Jadi pimpinan kerajaan harus memikirkan cara macam mana. Pilih satu orang ke, kalau satu anak muda yang dia tahu teknologi pembungkusan. Ini kita masalahnya produk-produk warga bangsa kita ni, kebanyakan produk-produk kita ni gagal dalam aspek pembungkusan. Kita punya packaging atau pembungkusan ni, saya cakap terang, it's a fail. Berbeza dengan daripada luar negara. Kentang saja dibungkus begitu boleh nilai sampai RM6. Kadang-kadang kalau setengah supermarket jual RM7. Yang itu dari segi pembungkusan, packaging. Yang kedua, irama pemasaran. Jadi perlu dipikirkan, farmer fikir macam mana, disantunkan semua itu supaya rakyat dapat bergantung dengan pengujutan. Ini dari segi bahagian industri makanan. Sebab industri makanan orang bangsa kita ni terlalu banyak. Kita boleh fikirkan macam mana nak mewujudkan makanan kuih muih. Kuih muih kita pun bala 1,001 macam. Tetapi saya lihat macam mana Jepun mengantar cara dia buat packagingnya, dia punya suit saya pun tak tahulah, saya tengok anak-anak saya beli. Saya pun makan lah. Benda tu mudah sangat. Pulut bungkus dengan dia punya daun warna hijau tu, cicah. Ada kicapnya, ada wasabinya, ada dia punya halianya. Tapi kenapa kita tak boleh buat? Kenapa tak boleh dikaji bagaimana kuih
seperti kuih apa ini bahulu ke, ataupun kuih apa ini ketayap ke, kita macam-macam kuih. Saudara, lihatlah kuih lempeng milik orang Melayu hari ini pizza buat. Cara packaging Pizza Hut, macam-macam pizza ada sekarang. Alangkah murninya, alangkah cantiknya kalau kita boleh menghasilkan lempeng Melayu. Lempeng kelapa, lempeng gula merah, lempeng gula Melaka, lempeng pisang. Tetapi teknologinya, ini yang saya maksudkan. Jadi kita harus berfikir untuk merubah kehidupan kita. Bukan duduk dalam suasana 20-30 tahun dulu. Kita harus mendepani masa akan datang menerusi teknologi e-commerce. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.